Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ayat ke-41, 42, 43, 44 di surah Yasin. Bagi tuan memiliki tafsir yang kasir, turun buka jilid yang ke-8, muka surat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Dan satu tanda kekuasaan kebesaran Allah yang Maha Besar bagi mereka adalah kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh dengan muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka pandu seperti bahtera itu. Dan jika kami mengkehendaki, nescaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan. Tapi kami selamatkan mereka kerana rahmat yang besar dari kami dan untuk beri kesenangan hidup sampai pada satu ketika. Ini adalah satu gabung jalin antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, langit, bumi dan kemudian daratan. Dari sudut bahasa Arab, kalau kita lihat perkataan hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, ini sebab kalangan para ulama yang menjelaskan bahawa hamalna bermakna alhamdulillah, nikmat yang diberikan Allah ini adalah manusia itu berkekalan, keturunan itu dijadikan oleh Allah dengan pertemuan, persenyamaan antara sperma dengan sperm dengan ovum, maka jadilah bayi disimpan dalam satu tempat yang begitu kuat. Maka gambaran Allah SWT di sini bila sebut al-hamal alal inja minal gharaq ala wajhil majazil mursal. Ini satu bab daripada majaz mursal, iaitu alaqah sababiyah dengan musabbabiyah dalam konteks penciptaan dan kemudian nikmat perlindungan yang dijadikan oleh Allah SWT, iaitu perkataan inqadh. Hamalna kemudian datang perkataan inqadh. Alhamlu ba'dahu al-inqadh. Maknanya kami apungkan mereka di atas nikmat kehidupan, perjalanan, pengangkutan kapal itu, kemudian mereka diselamatkan. Maka ini merupakan satu bab daripada majaz mursal namanya. Jadi zuriat telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, ini mungkin merujuk kepada bapa dan ia merujuk kepada anak-anak juga. Dan kalau tak ada bapa, tak adalah anak-anak. Itu hukumnya kata Sahihul Kasyaf. Jadi di sini ablagh fil imtinan, maka menyebut tentang anak-anak, tentulah ia satu nikmat yang sukar untuk ditolak kerana semua manusia dalam hidup ini mengharapkan adanya zuriat. Maka kita dapat lihat perkataan ta'diyah hamalna ila zuriat, ta'diyah alal maf'uliyah al-majaziyah wa huwa majaz aqli, kata Imam Ibn Ashur. Ini merupakan satu bentuk majaz lagi, iaitu perkataan hamalna kemudian perkataan zuriat disebut majaz aqli. Maka di sini yang dimaksudkan dengan mukhatabin, iaitu yang Allah Taala mengkehendaki daripada keturunan ini supaya kekal hidup di dunia. Maka itulah sebabnya Allah telah mengilhamkan, iaitu mewahyukan kepada baginda Nuh alaihissalam untuk membina al-fulk, untuk menyelamatkan berbagai jenis makhluk yang telah jadikan, termasuk manusia di kalangan as-salihun yang mentaati perintah Nabi Nuh, mentaati perintah Allah pada masa itu. Maka di sini selamatlah mereka dalam konteks yang mereka yang telah dimasukkan di kalangan mahmulin, iaitu yang dibawa dalam muatan tersebut pada zaman Nabi Nuh, dan menyebut tentang zuriat ini yaqtadi anna usulahum mahmulun bi tariqatil kinayah ijazan fil kalam. Maka ini satu bentuk di sudut kinayah. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, ia merupakan satu bentuk kata kiasan kata yang merujuk pada keselamatan. Maknanya manusia itu, maknanya kamulah itu. Jadi walaupun dia berlaku sebelum kita, tapi kita adalah daripada keturunan yang selamat pada masa itu. Maka laula najatul usul ma ja'at adz-dzurriyat. Kalaulah maknanya datuk nenek moyang itu tidak kerana keselamatan mereka, maka tentu kita pada ini tiada. Maka wakanat hikmah fi hamlil usul baqa'u dzurriyat fakana ni'mah syamilah likul. Maka dengan sebab selamatnya datuk nenek moyang itu, automatically, secara automatik keturunan itu pun selamat. Ini adalah penyempurnaan nikmat yang Allah kehendaki. Begitu juga kita dapat lihat perkara tentang nikmat ini disebut dalam surah Al-Haqqah ayat ke-11 12. Inna lamma taqal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkirah. Bahawa air pada masa itu ketika ia mengganas, maka kami telah selamatkan kamu dalam kapal supaya ia menjadi peringatan untuk kamu semua. Kenapa pula ditujukan kepada kita? Sedangkan itu merupakan golongan terdahulu, kerana kita daripada keturunan mereka. Maka inilah dia keistimewaan yang ada dalam Quran, iaitu ada unsur isyrak yang memasukkan kita dalam bab iltifat, bahawa supaya kita merasakan ayat itu ditujukan kepada kita di bawah konteks
polisi yang telah kita pelajari, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jangan dibaca Quran itu terasing daripada kehidupan kita, sedangkan suruhan, larangan, semua itu berkaitan dengan kita juga sebenarnya. Muslim-muslimat hati dan dikasihi sekalian. Jadi saya terangkan kepada tuan-tuan, ini kayanya bahasa Arab. Kadang-kadang az-zuriyah taqa'u al-aba kama taqa'u al-aulad. Ini kata Imam Al-Wahidi. Pentafsir Quran yang terkemuka itu menyatakan bahawa dalam bab ad-dad, zuriat ini merujuk kepada bapa, dia juga merujuk kepada anak-anak. Kemudian dalam cantiknya ayat ini, bila kita perhatikan tuan-tuan dimuliakan sekalian, bila dinyatakan wa ayatul lahum irtifa' ayah ala annaha khabar muqaddam muntada anna hamalna awil aks. Ini adalah merupakan satu yang mengandungi ibrah, mengandungi ni'mah, mengandungi inzar. Jadi sama ada merupakan khabar muqaddam dan mubtada'nya anna hamalna, ataupun dia merupakan mubtada' sendiri, maka ia mengandungi makna ibrah, makna ni'mah dan juga makna inzar yang telah kita huraikan sebelum ini. Kemudian bila Allah Taala menyatakan wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, jadi kami menciptakan untuk kamu sesuatu yang mereka akan pandu seperti kapal itu. Di sini kalau kita perhatikan, ia merujuk kepada kenderaan-kenderaan selain daripada kapal. Contohnya unta yang diciptakan oleh Allah SWT dan mempunyai peranan kepada manusia, iaitu dia menjadi ibarat satu kapal dalam perjalanan di padang pasir yang luas itu. Jadi ini maksud dia kat sini, kata Al-Imam Siddiq bin Hasan Ali Al-Husaini Al-Qanuji Al-Bukhari dalam kitab beliau Fathul Bayan. Maksud kata-kata kat sini, al-makna wa khalaqna lahum sufunan amsala tilka sufun yarkabunaha. Ini merupakan kata-kata Al-Hasan, Dhahak, Abu Malik. Jadi kami ciptakan untuk mereka juga kapal-kapal seperti yang mereka naiki lautan itu, iaitu unta ni tadi. Dan kata Ibn Abbas dalam tafsiran kepada ini, waqila ya sufun al-muttakhazah ba'da safinati Nuh. Ini yang merujuk kepada kapal yang diilhamkan oleh manusia untuk menciptanya selepas kapal yang pertama pada zaman Nabi Nuh. Jadi dalam konteks ini kata Al-Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan bahawa qultu wal umum aula wala wajha li takhsis fayashmal kulla ma yarkab min hayawanat atau min jamadat. Jadi yang dimaksudkan kat sini, nikmat yang Allah jadikan ini mim mithlihi ma yarkabun, ini adalah merujuk kepada segala bentuk nikmat kenderaan yang ada. Pada zaman mereka dahulu, mereka tak terfikir ada kapal terbang, tapi zaman kita ada. Zaman mereka tak terfikir ada kereta api, zaman kita dah ada. Jadi sebab Allah menyebut dalam konteks ketika ia diturunkan bahasa yang mudah mereka faham, mim mithlihi ma yarkabun, ini yashmal kullama yarkabuhu al-insan min hayawanat atau jamadat dukhanan kana aw rihan. Jadi inilah yang disebut oleh Al-Imam Siddiq bin Hasan Khan Al-Qanuji Al-Bukhari, ulama yang mulia di keturunan Rasulullah SAW ini, Al-Bait ini. Beliau berkata bahawa lebih baik kamu dalam konteks ini melihat kepada konteks masa, iaitu kesesuaian ini untuk dipakai kepada semua nikmat berupa kenderaan yang dijadikan oleh Allah Taala. Di langit ke, di bumi ke, di laut ke, menggunakan apa sahaja sistem yang ada, maka itu merupakan nikmat yang Allah sebut di perkataan min mithlihi ma yarkabun. Kemudian Allah menyatakan wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Jika kami kehendaki, nescaya kami akan tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tiada pula mereka dapat diselamatkan. Ini adalah satu gaya bahasa dalam pendidikan yang disebut sebagai ta'qib at-targhib bit-tarhib. Ini penting untuk sesiapa saja yang terlibat dalam pendidikan, kita suami, kita ibu ke, kita guru ke, kita pemimpin ke, supaya sentiasa mengikuti konteks ataupun pendekatan Al-Quran, uslub Al-Quran dalam pendidikan ini, iaitu adatul Quran fi ta'qib at-targhib bitarhib. Maksudnya apa kat sini tuan-tuan? Maksudnya Allah menciptakan segala macam nikmat yang dikurniakan itu, mataharinya, bulan yang telah kita lihat, kemudian pokok-pokok yang terbitkan, air mata air yang keluar, kemudian Allah menciptakan lagi tentang kapal yang naiki, nikmat yang ada segala macam di bumi, di langit ini semua. Dan kita telah lihat umumnya maksud min mithlihi ma yarkabun tu kenderaan apa jua bentuk sekalipun. Kemudian datang ayat ini adalah bertujuan untuk mengingatkan kita kerana perkataan sarikh. Ini satu lagi kehebatan dalam Al-Quran. Sarikh ni dia merujuk kepada Sarikh ni dia punya wazan dia fa'il. Ia bermaksud sarikh, iaitu al-mustaghith, al-mustanjid, dan dia juga merujuk kepada dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada sarikh, iaitu al-mughith. Ini maksudnya begini tuan. Dalam ayat ini bila Allah menyatakan dan jika kami kehendaki saya kami akan tenggelamkan mereka, maka tiada bagi mereka penolong dan tiada pula mereka dapat diselamatkan. Ini perkataan sarikh, dia merujuk kepada dua. Sarikh ni adalah orang yang minta tolong, tapi kalau merujuk kepada al-mughith, iaitu sarikh juga dia merujuk kepada orang yang menolong. Bayangkan dekat lautan yang besar tu, yang luas, sejana mata memandang tu, kita pun boleh lihatlah dekat mana media sosial pencarian kapal yang pernah hilang dahulu, bot atau kapal besar yang
hantar untuk memeriksa lautan Atlantik ke lautan Pasifik ke lautan Indian Ocean ke, dapat lihat macam mana besarnya ombak, lebih besar daripada kapal. Kalau berlaku satu kat situ, tuan-tuan, tak ada siapa pun dapat menyelamatkan. Kamu minta tolong, orang tak dengar. Orang yang diminta tolong pun tidak tahu. Maka ini kayanya pendekatan yang dibawa oleh Al-Quran untuk satu uslub bentuk inzar ni tadi, iaitu fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Sarikh ini merujuk kepada sarikh, iaitu al-mustaghith, orang yang ditolong, ataupun sarikh ni merujuk kepada al-mughith, iaitu yang memberi pertolongan. Dua-dua tidak dapat membantu. Kamu minta tolong, tak dapat dibantu. Orang yang nak diminta tolong pun tidak tahu. Kerana bayangkan lautan yang besar itu. Maka di sini kita dapat lihat berlaku lagi satu usul Al-Quran dipanggil sebagai taqdim al-musnad ilahi al-musnad al-fi'li fi qawlihi wala hum yunqadhun. Ini diawalkan dalam ayat ini musnad ilahi ke atas musnad fi'li, kerana nak beri penekanan tiadalah mereka itu dapat diberi pertolongan. Ini adalah untuk merujuk kepada supaya kita dalam membaca Al-Quran ini menghayati, maksudnya kita akan dapat membayangkan suasana ketika sesuatu musibah itu berlaku, maka tiada siapa yang dapat memberikan pertolongan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab di hujungnya disebut oleh Allah Taala dalam frasa pada kali ini, episod pada kali ini, illa rahmatan minna wa mata'an ila hin, kecualilah pada masa itu kerana rahmat yang besar daripada kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai satu ketika yang ditetapkan. Jadi istisna dalam konteks illa rahmatan di sini adalah satu istisna yang telah kita pelajari, namanya istisna munqati. Kerana rahmat bukannya sebahagian daripada pertolongan, bukannya sebahagian daripada minta tolong itu tadi. Jadi di sini menampakkan tentang kasih sayang dan bantuan yang Allah berikan kepada mereka dengan menjadikan laut itu tenang. Walaupun ia bergelora, tapi kapal itu selamat, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti diceritakan oleh Dr. Ratib Nabulsi dalam tafsirnya. Bagaimana kapal Titanic itu boleh tenggelam, padahal kapal itu dikatakan tidak boleh tenggelam langsung. Dengan pencapaian teknologi dan juga engineering yang ada pada zaman itu, di bawah negara yang mendakwa dirinya sebagai The Great Britain, yang menyatakan bahawa dia adalah kuasa yang paling power dalam dunia, mencipta kapal yang tak akan tenggelam. Bahkan ketika dibuat pun tidak disediakan apa dipanggil perahu-perahu untuk keselamatan itu, dengan sangkaan dia tidak akan tenggelam. Maka apa dipikirkan tentang benda itu semua? Memang dia tak akan tenggelam, itu kata-kata engineernya, arkiteknya. Tetapi datang perintah daripada Allah Ta'ala, maka jadilah ia satu yang bersemadi di dasar lautan yang tak dapat dikeluarkan sampai ke hari ini, kerana cabaran yang diberikan itu mengeluarkan mereka daripada perasaan memohon rahmat kepada Allah SWT. Sebab itu di sini istisna disebut, ini dipanggil sebagai istisna munqati illa rahmatan, kecuali rahmat daripada Allah, minna wa mata'an ila hin, dan satu nikmat yang ditentukan waktunya. Maka tuan-tuan, dalam konteks ini berulang lagi perkataan rahmah dan juga rahman yang telah kita pelajari, maka ia satu daripada pinjaman yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Dan saya telah terangkan awal-awal dahulu, betapa banyak nama Allah yang kita pelajari, tapi cuma dua sahaja yang diberikan kepada kita untuk pinjam sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana nak kita menghiaskan diri kita dengan sifat itu dan semua tingkah laku, tindakan, dalam kata-kata, peranan kita di mana sahaja. Maka itulah yang kita pelajari daripada berulangnya perkataan rahmah ini berkali-kali dalam surah Yasin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.